Soalan 5. Raja menunjukkan nilai pH bagi asid HA dan asid HB. Okey, kedua-dua asid ini adalah asid monoprotik. Ingat tak apa maksud monoprotik? Satu. Okey, jadi HA dengan HB di dalam air. Cuba tengok apakah kegunaan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahawa, okey, saya besarkan sikit gambar ini. Seng, nampak? Besar lagi. Seng. Jadi gambar ini menunjukkan bahawa asid HA dia semua telah mengayun lengkap. Nampak tak? Jadi semua telah menjadi ion positif dengan ion negatif. Manakala HB ini ada lagi ion yang belum, ada lagi molekul HB yang belum diionkan lagi. Jadi HA ini sebenarnya adalah asid kuat. Betul, asid kuat. Kerana asid kuat mengayon lengkap dalam air. Boleh? Jadi untuk soalan ini konsep asas yang semua belajar kena tahu. Kalau tidak, takut nanti salah konsep maka dapat kosong markah. Jadi mengayon lengkap asid kuat, mengayon separa asid lemah. Okey, nilai pH dia 4, nilai pH dia adalah X. Cadangan nama bagi asid HA dengan asid HB. Jadi HA kita boleh cadangkan contoh asid kuat. Okey, dan ini contoh asid lemah. Dan ramaukan, turunkan sikit. Ramaukan nilai X, ramaukan nilai X. Kalau asid kuat, dia sangat jauh dari 7, jadi mungkin 1 ataupun 2. Terangkan perbezaan. Okey, jom kita tengok jawapannya. Okey, jadi ini konsep dia. Asid HA boleh cadangkan asid hidroklorik nama. Mesti nama. Tak boleh guna formula ataupun asid nitrik. Asid sulfurate tak boleh kerana asid sulfurate diprotik. Soalan ini dia nak monoprotik. Dan asid lemah, asid etanoid. Nilai pH dia 1 ataupun kalau belajar jawab 2 pun boleh lah. Asid kuat selalu dengan 1. Okey, terangkan kerana asid HA adalah asid kuat mengayon lengkap dalam air. Dan asid HB adalah asid lemah mengayon separa dalam air. Dan menghasilkan keberkatan ion hidrogen yang tinggi untuk asid kuat. Dan yang ini menghasilkan keberkatan ion hidrogen yang rendah. Okay, next, seterusnya soalan B. 50 cm padu asid HA 0.1 telah dipipet dan dimasukkan ke dalam kelelangkun 200 cm padu untuk menyediakan satu larutan piawai. Air sulin ditambah. Okey, ini penting, air sulin ditambah. Kalau kita tambah air sulin, maka dia menjadi proses apa? Pencairan. Yes. Jadi soalan ini adalah menyediakan larutan piawai tapi gunakan kaedah pencairan. Dia cairkan asid yang kita gunakan sehingga tanda sengatan. 1. Namakan proses yang terlibat dan ramau nilai pH bagi asid HA di dalam kelalangkun. 4 markah. Banyaknya markah. Ramau nilai ada kan minta terangkan. Tak apalah, kita cuba. Okey, jadi nama proses dia adalah pencairan. Kita ramaukan nilai pH dia mungkin 3. Okey, ataupun kalau jawapan tadi kamu tulis 1, jadi jawapan di sini 2 boleh diterima. Mesti lebih besar daripada yang jawapan di atas. Okey, jadi kita terangkan kenapa nilai pH dia lebih tinggi kerana keberkatan ion hidrogen dia berkurang. Okey. Kesimpulannya, semakin rendah keberkatan ion hidrogen, jadi semakin tinggi nilai pH. Okey, seterusnya, soalan kiraan. Hitung keberkatan asid HA yang disediakan dalam kelalang volumetri. Okey, dan tentukan isi padu larutan natrium hidroksida yang perlu untuk meneutralkan 25 cm padu asid HA ini. Okey, untuk ini dia ada dua soalan. Dua soalan. Pertama, dia nak kita tentukan keberkatan asid di dalam kelalang volumetri setelah kita tambah air. Okey, satu bahagian. Satu lagi dia nak tentukan alkali yang diperlukan untuk meneutralkan dia. Saya pecahkan soalan ini. Okey. Kejap ini saya ambil ayat ini dulu. Yang ini penting. Okey. Saya letak sini. Okey, jadi jawapan saya okey. Jawab.
Okey, baik. Okey, minta maaf tengah susun supaya belajar lebih faham. Okey, kita tengok balik soalan ini. Pertama, bahagian 1, hitung kepekatan asid HA yang disediakan di dalam kelalang volumetri. Jadi ini adalah pencairan, maka kita gunakan formula pencairan M1 sama M1V1 sama dengan M2V2. Jadi M1 adalah kepekatan asal dia 0.1 dan V1 adalah isi padu asal dia yang digunakan, dan M ini kita tak tahu, kita nak tentukan kepekatan dia, dan 200 ini adalah sebab kelalang kun yang digunakan adalah 200. Kita tambah air sampai tanda dia jadi yang menunjukkan 200 cm padu. Akhirnya guna kalkulator tik darab 200 pindah ke sebelah kiri bahagi 200 akan dapat jawapan yang ni 0.025 mol DM-3. Ini kepekatan untuk asid. Nanti supaya belajar faham. Okey, ini adalah kepekatan untuk asid. Untuk asid HA. Baru kita boleh buat soalan yang seterusnya. Tentukan isi padu larutan natrium hidroksida 0.05 yang diperlukan untuk menetralkan 25 cm padu asid HA. Okey, jadi kita tengok langkah 1. Okey, kita tulis formula dia iaitu HCl campur dengan NaO kerana atas kita gunakan HCl. Okey, lepas itu kita letakkan maklumat yang diberikan dalam soalan. Contoh 25 cm3 asid, 25 cm3 asid. Okey, 0.025 asid. 0.025 asid. Okey, bagaimana dengan NaO? Apa yang diberikan? Yang ini 0.05. Ini natrium hidroksida punya, NaO punya, dia punya. Okey, akhirnya kita nak cari tentukan isi padu. Kita tak tahu isi padu dia, kita nak tentukan V dia berapa isi padu dia. Okey, jadi ingat tak apakah formula yang kita gunakan untuk menyelesaikan soalan ini? Okey, tik naik atas. Jadi cara dia ini darab sama dengan 1. Boleh, masih ingat? 0.025 darab dengan 25 sama dengan tak ada nombor di depan 1. Lepas itu bahagi dengan V darab dengan naik atas 0.05 sama dengan ini tak ada nombor juga 1. Okey. Akhirnya darab silang. Naik atas, ini naik atas dan jadi kamu akan dapat jawapan dia. Okey, ini cara lain, tak apalah, kita ikut cara ni pun boleh. Akhirnya dapat jawapan V sama dengan 12.5 cm padu. Okey, selesai. Baik, okey. Itu saja untuk soalan bahagian B di dalam bab 6. Okey, sekian, terima kasih.